Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Masak lemak dengan kelapa, kelapa dicari sangkera. Cintai ibu, sayangi bapa, pasti hidup aman sejahtera. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, moderator anda untuk pagi ini. Baiklah, pada pagi ini kita nak bincangkan tentang satu perkara yang saya fikir penting dalam kehidupan kita, lagi-lagi yang sudah berpasangan, iaitu berkenaan pasangan zalim. Selalu kita dok dengar ni pasangan sweet, pasangan manis, hashtag tiljannah dan sebagainya. Tetapi bagaimana yang disebutkan dengan pasangan zalim? Itulah yang akan kita bicarakan bersama dengan guru kita pada pagi ini, iaitu Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Hakim sweet ke zalim? Mesti sweet Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita nak tengok juga Ustaz, kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Itu tujuan kita bincang. Jadi pada pagi ini kita nak tahu apakah ciri-ciri pasangan zalim. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, macam biasa boleh buat panggilan ke 1800 881677 dan boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, barangkali mungkin tengah dalam perjalanan nak ke tempat kerja, jangan lupa buat 3S, suka, sapa dan sebar. Saya ni tak berapa faham sangat Ustaz. Makcik ni budak TikTok. Iaitu like, comment and share. Bak kata Ustaz tadi, orang Ganu kata apa Ustaz kalau kongsi tu? Share. Share. Baik, jadi tekan butang share ke seramai mungkin untuk kita memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, jadi untuk pendahuluan ni Ustaz, kita nak tahu dahulu apakah sinopsis untuk perbincangan kita pada pagi ini berkenaan pasangan zalim. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada sahabat saya Da'i Hakim, kepada para penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi sekalian. Sama ada yang menonton di rumah ataupun yang menonton di live Facebook. Betul Ustaz. Kita ucapkan tahniah kepada anda kerana memilih majlis ilmu sebagai permulaan hari anda. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan moga kita termasuk di dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan nak cari ilmu, maka Allah akan permudahkan kepadanya satu jalan ke syurga. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang kau berikan kepada kami jalan-jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang tengok kat Facebook tu tekanlah butang share. Percuma Ustaz. Okey. Ya. Jadi sekarang pahala percuma, betul ke? Betul. Dia tolong share mungkin kawan-kawan kita, sebabkan kita share tu, sebabkan kita tag ataupun kita tulis nama kawan-kawan kita dekat ruangan komen, naik notification di Facebook, dia pun nonton, kita dapat pahala. Betul. Dan khususnya sekiranya ada yang sedang menonton sekarang, ada di kalangan kawan office kita ataupun adik-beradik kita yang sedang melalui ujian hidup, pasangannya berlaku zalim. Jadi mungkin kita nak nasihat direct, susah, takut berasa hati pula. Betul, jadi tekan butang share sekarang. Ataupun pasangan kita sendiri yang melakukan kezaliman pada diri kita. Volume tu kuatkan sikit. Bukan tujuan untuk perli, bukan tujuan untuk menghina, tetapi moga-moga perkongsian kita sedikit ni menjadi nasihat kepada yang melakukan zalim tersebut. Okey. Pasangan zalim. Pasangan, sudah pasti kita bincang hari ni tentang suami isteri lah kan? Betul. Kita bukan bincang pasangan di live Tanyalah Ustaz, bukan pasangan di office, bukan buddy. Pasangan tu ketika diving ke apa, kita bila sebut pasangan ni,
kita nak bincang tentang suami isteri. Cumanya Kim, bila sebut pasangan yang zalim, ramai yang al-mutabadir bizihni, yang terlintas dalam pemikirannya bila sebut pasangan zalim, suami yang menzalimi isteri. Ya. Yeah. Jadi yang kita nak bincang ini tentang pasangan zalim. Bukan tajuk kita suami zalim dan bukan tajuk kita isteri yang zalim, tetapi pasangan yang zalim. Bermakna apa? Kita akan bincang both side. Bahasa Terengganu tu. Kedua-dua pihak. Ya. Yeah. Sama ada yang zalim itu suami ataupun yang zalim itu si isteri. Kita akan bincang dua-dua insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, zalim. Apa pula makna zalim? Sekali lagi, bila sebut pasangan zalim, yang kita terfikir di hati di kepala ni bunuh pasangan. Betul, itu salah satu bentuk kezaliman. Tetapi makna zalim lebih luas. Untuk mudah faham, bagaimana yang para ulama menyebut zalim itu takrifan dia apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Zalim lawan dia adil. Kalau adil, wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, adil. Ya. Zalim, wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, letak sesuatu tak kena tempat. Jadi ini makna perkataan zalim. Okey. Selesai takrif tajuk. Seterusnya kita taksil. Apa maksud taksil? Ada tak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pasangan yang zalim ataupun perbuatan menzalimi pasangan? Jawapannya ada. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum tu, okay. Ya Ustaz. Kalau dalam Quran mana lagi banyak ataupun bukan dalam Quran lah, dalam realiti kehidupan kita dulu. Mana yang banyak menzalimi pasangan? Suami yang zalimi isteri ke isteri yang zalimi suami? Yang menonton kat Facebook tu cuba tulis sikit kat ruangan komen. Kita jawab. Saya rasa Ustaz, kita baca banyak kat komen ni. Perempuan Ustaz. Kita baca kat komen ni. Betul. Maknanya mana yang lagi banyak? Kita baca komen. Mana yang lagi banyak? Suami zalimi isteri ke ataupun isteri yang zalimi suami? Mana lagi banyak? Tulis. Cik komen. Dia kalau kita tengok kat komen ni, oh suami yang zalimi isteri, banyak komen ni. Sebab suami tengah pandu kereta. Ya, betul. Isteri je boleh reply. Isteri je boleh reply. Jadi kita tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Maksud ayat ni, Allah Ta'ala bagi contoh kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang tidak menerima Islam. Allah beri perumpamaan dua orang wanita. Dua orang wanita, mereka ini adalah isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut alaihimassalam. Suami mereka sebaik-baik manusia pada zaman tersebut, Nabi Nuh, Nabi Lut. Fakhanatahuma, lalu kedua-dua ini mengkhianati suami mereka masing-masing. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dan walaupun suaminya Nabi, tak bolehlah, dah kamu sendiri menzalimi suami kamu. Fakhanatahuma, lalu mereka mengkhianati suami mereka. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Hujung sekali Allah Ta'ala sebut, dikatakan kepada mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang masuk ke neraka. Mereka isteri Nabi tu tapi khianat. Cuma para ulama tafsir menyatakan isteri Nabi ni, ya, mereka khianat pada Nabi, tetapi mereka ini tidak melibatkan khianat yang bentuk
al-firash ataupun khianat yang berbentuk penzinaan. Itu mereka tak buat. Tapi khianat macam mana? Khianat dan menzalimi suami dengan yang pertamanya tak terima akidah, tidak beriman kepada Allah. Dan disebut antara Syekh Saleh Al-Khamisi, dia sebut, dia kata antara bentuk kezaliman ataupun khianat kalau isteri Nabi Nuh ni, dia duk cerita kat orang Nuh ni gila. Dia tu tak beriman, tak menyembah Allah. Nuh gila lah. Dia bercakap dengan orang kat luar. Allah. Senyap-senyap. Kalau zaman sekarang dia buat status WhatsApp. Betul. Dia buat story senyap-senyap. Dia kutuk suami dia sendiri. Mana ini satu bentuk pengkhianatan. Dia tak beriman, dia pula kutuk suami dia, cerita kat orang Nuh gila. Ini disebut ada ahli tafsir menyebut sedemikian. Mana ini menzalimi suami. Memfitnah suami. Nabi Nuh alaihi salam sekali lagi dia tak terlibat khianat perkara-perkara berkait dengan berzina. Mana tak ada lah pergi berzina dengan orang lelaki lain, tak. Tapi berbentuk begitu. Dan ada yang menyatakan bahawa bentuk khianat ataupun kezaliman yang dilakukan oleh isteri Nabi Lut alaihi salam, dia beri isyarat kepada orang-orang, kan zaman tu zaman tetamu ni, orang lelaki sama lelaki, dia memberi isyarat, maksudnya dia macam ada kerjasama dengan orang-orang luar. Ini isteri Nabi Lut alaihi salam. Apabila kedua-dua isteri ni, walaupun suami ni sebaik-baik manusia, betul, Allah Ta'ala sebut falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua-dua ni walaupun Nabi, tak boleh nak selamatkan mereka berdua sebab mereka tak beriman. Jadi adakah ini satu kelemahan Nabi Nuh dan Nabi Lut? Tidak. Sebab apa tidak lemah? Sebab Nabi Nuh telah dakwah isterinya, telah nasihat isteri, telah pujuk isteri, ajak isteri beriman pada Allah. Dan ini juga adalah bukti yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu. Jadi ini contoh ayat pertama, dua orang isteri yang menzalimi suami masing-masing. Selalu kita dengar suami ya Ustaz. Ayat yang datang selepas tu pula. Wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Okey, contoh kedua kata Allah ialah sebagaimana yang berlaku kepada isteri Fir'aun, Asiyah alaihassalam. Asiyah, ini suami dia yang jahat. Jahat, paling jahat Fir'aun ini. Sombongnya dia sehingga dia berkata ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dia sebagai Tuhan. Ini sejahat-jahat manusia. Cumanya saya pernah, para penonton yang dikasihi sekalian, sedikit pengalaman lah. Anda kita pergi masjid, masjid, adalah akak-akak dia datang cerita masalah. Suami dia buat gini kat dia, gini. Kita kata sabar kak. Ada isteri yang suami dia jahat. Allah sebut dalam Quran. Tetapi kesabaran isteri ini Allah puji dia. Dan dia menjadi ahli syurga. Subhanallah. Asiyah, kak, akak contohilah Asiyah, suami dia Fir'aun, manusia paling jahat. Apa akak tu jawab? Ustaz, suami akak lagi jahat dari Fir'aun. Lagi Fir'aun dari Fir'aun. Marah sungguh Ustaz. Ingat dia nak tenang Ustaz. Dia balas balik tu. Ya Allah, marah betul. Dia kata suami akak Ustaz lagi jahat dari Fir'aun. Mana nak marah sungguh lah tu. Geram betul lah tu. Ya. Jadi ada soalan saya sambung. Boleh. Okay. Silakan. Jadi ini contoh yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ini kezaliman si suami. Tadi yang perempuan tadi dua orang isteri yang zalim. Dia suami seorang. Tapi sebab tu kita tak nak bercakap tentang gender hari ini. Betul. Kita nak bercakap tentang kezaliman. Dan kezaliman itu berbeza lah. Kalau suami yang menzalimi isteri, cara suami. Betul. Kalau isteri yang menzalimi suaminya, cara dia lain pula. Cuma satu perkara lagi yang mungkin kita boleh jadikan asas perbincangan kita dulu. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah persaudarakan di antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Berlaku satu peristiwa yang menarik yang kita boleh faham juga bab kezaliman pada pasangan ni.
saya serah pada Akil dulu, nanti kita sambung balik. Okey, kita dengarkan peristiwa yang menarik tersebut, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang, membicarakan berkenaan munakahat, iaitu pasangan zalim. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita ada tunda satu cerita yang menarik yang akan dikongsikan oleh guru kita berkenaan Muhajirin dan Ansar. Betul Ustaz? Ya. Okay, silakan Ustaz. Yeah. Alhamdulillah. Saya masa iklan tadi sempat tengok komen-komen, banyak soalan kat Facebook tu. Allahu Akbar. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah. Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ialah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, dipersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansar. Jadi antara yang dipersaudarakan ialah Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan. Jadi dia peringkat awal Islam dulu yang dipersaudarakan ini, bila seorang meninggal boleh terima harta pusaka tu. Mana nak bagi tahu eratnya ikatan akidah ini. Jadi satu hari Salman pergi ke rumah Abu Darda. Lalu Salman melihat isteri Abu Darda, Ummu Darda, dalam keadaan muyuk je, muyuk. Muyuk tahu muyuk? Okey, tahu muyuk. Suram je. Betul ke? Suram. Bolehlah. Sedih. Ya, muyuk. Ya, memuyukkan. Bahasa Ganu Ustaz? Kena vocabulary lah. Maknanya Salman melihat Ummu Darda dalam keadaan berduka cita. Baru kena Ustaz. Ya, muyuk. Jadi Salman tanya, "Wahai Ummu Darda, apa cerita ni?" Lalu Ummu Darda kata, "Akhuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda tu tak nak dunia dah sekarang, tak tengok aku. Dia semayang je sepanjang masa, dia puasa je sepanjang masa. Jadi ini." Lalu Salman dia kata, "Okey, tunggu dia pergi jumpa Abu Darda." Lalu Abu Darda layan dia, ajak dia makan. Salman kata, "Aku tak akan makan kecuali kamu makan." Abu Darda kata, "Saya puasa hari ni." Salman kata, "Makan. Kalau kau tak makan, aku tak makan. Puasa sunat." Lalu Abu Darda pun makan. Bukalah. Sebab Salman request. Bila malam, sekejap-sekejap semayang. Tak berhenti semayang Abu Darda. Salman kata, "Wahai Abu Darda, tidur. Nanti 1/3 akhir malam bangunlah semayang. Jangan semayang all the way sepanjang malam." Lalu Salman pun cakap kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah." Salman nasihatkan Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya untuk Tuhan kamu, untuk Allah, ada hak yang mesti kamu tunaikan. Sesungguhnya untuk diri kamu sendiri, ada hak yang kamu kena tunaikan. Dan sesungguhnya untuk isteri dan ahli keluargamu, ada hak mereka yang perlu kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Hendaklah kamu tunaikan hak kepada setiap tuan punyanya. Salman nasihati Abu Darda. Keesokan harinya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman cerita peristiwa ini pada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sadaqa Salman." Benar apa yang Salman cakap tu.
Para penonton dikasihi sekalian, tunaikan hak pasangan. Tunaikan hak pasangan. Orang yang tidak menunaikan hak pasangan, inilah yang termasuk dalam pasangan yang zalim. Ini tergolong di kalangan pasangan yang zalim apabila tidak menunaikan hak pasangan. Jadi isteri ada haknya, suami ada haknya. Kisah Salman dan Abu Darda ini juga menjadi asas perbincangan kita dalam menunaikan hak. Lawan pada menunaikan hak, menzalimi pasangan lah. Betul. Wallahu alam. Baik, jadi itulah antara kisah pasangan yang zalim yang disebutkan dalam Quran juga hadis Nabi SAW. Semoga menjadi panduan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita Mazni Hassan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Tugas sebagai ketua keluarga, jika sempurna dari 2 orang saja dengan wang saku yang mencukupi, adakah sudah memadai? Sedangkan nafkah zahir iaitu mental isteri terabai dengan alasan suami dah penat cari nafkah. Banyak terjadi di mana isteri depression sehingga anak-anak yang menjadi mangsa. Semua tugas rumah tangga diserahkan kepada isteri 100%. Zalimkah suami tersebut? 2 tanda tanya Ustaz. Makna kata marah ni. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mazni Hassan atas soalan. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, kehidupan rumah tangga ini perlulah kita bina di atas dasar saling melengkapi. Betul. Kita perlu bina hubungan rumah tangga ini di atas dasar saling memahami tugas masing-masing. Dia bukan nak compete, tapi ia adalah komplement, pelengkap, penyempurna. Isteri ada peranannya, suami ada peranannya. Apatah lagi dalam suasana realiti kita hari ini. Mungkin kesan daripada wabak, tekanan ekonomi, perlu bekerja, yang ni ada tugas. Jadi sebab tu saya nak share lah juga mungkin gini, Kim. Ramai orang yang terlalu fokus kepada menuntut hak sehingga mereka terlupa untuk menunaikan hak. Cantik ayat tu. Ini hak abang, ni hak abang. Awak jangan cakap banyak lah, ni hak abang. Dia selalu tuntut dakwa hak-hak sehingga dia terlupa tunaikan hak dia sebagai suami. Betul. Dan ada isteri yang sentiasa fokus, abang, ni hak saya tau. Sehingga dia lupa fokus untuk tunaikan hak dia sebagai seorang isteri kepada suami. Sentiasa mencari salah pasangan. Orang panggil apa? Mata lalat dengan mata lebah. Okey, mata lebah cari apa? Cek madu, Ustaz. Salah. Mata lebah tak cari madu. Mata lebah cari bunga. Betul. Madu dalam bunga. Salah juga. Oleh kerana yakin ni minat betul madu Madu kan sihat Ustaz. Betul. Jangan silap madu. Jadi maksud Ustaz gini, mata lebah dia cari bunga-bungaan yang indah, yang wangi. Bila bersifat mencari bunga-bungaan yang indah, yang wangi, hasilnya madu. Betul. Yang rasanya enak, yang menyihatkan. Bila mata kita cari yang baik-baik, yang indah, yang wangi. Betul. Begitu juga dengan pasangan. Kalau boleh, para isteri, lihatlah pengorbanan suami aku. Allah, laki aku balik letih, cari rezeki untuk kita. Betul. Kita jadi lebah lah. Suami aku sebelum subuh keluar dah nak pergi jaga kamera dekat studio, tanyalah ustaz ni. Ya Allah, ini pengorbanan ni. Tuan-tuan nampak saya kita dua orang je. Ni hero-hero belakang kamera ni. Senyum dah. Dalam mas pun dia orang senyum. Nampak senyum tu. Jadi, para isteri, ada suami yang bawa lori. Ada suami yang pergi kerja, ada suami yang tengah panas, tengah hujan kerja. Biarlah kita melihat kebaikan-kebaikan pasangan. Dan ini saya kata asas yang perlu kita bina. Tetapi tidak boleh juga kita salah gunalah prinsip ini dalam kita memahami pengorbanan pasangan. Pasangan tu sendiri kena fikir juga. Betul. Jadi bila kita fikir nak tunaikan hak,
walaupun aku letih, Allah ada hak bini aku, anak-anak tunggu nak main juga di rumah. Mak anak pun nak main juga dengan ayah. Anak pun nak main. Jadi kita fikir, oh, si isteri pula di dalam dia faham suami dia letih, isteri pun ada hak yang perlu ditunaikan. Tak apalah, aku layan suami aku biar dia rehat dulu. Maknanya bila kita bina di atas dasar menunaikan hak, kita fokus, aku tak kisah, yang penting tugas aku kena buat gini. Jadi cumanya pada soalan tadi, kita tak bolehlah, kadang-kadang ada suami ni yang kadar kemampuan dia setakat tu. Betul, Ustaz. Setakat tu yang dia mampu, kita tengoklah pengorbanan dia. Taklah Ustaz, dia ni kalau balik letih je, lepas kerja dia pergi lepak kedai mamak, dia boleh pergi tengok bola dengan kawan-kawan dia, segar je. Saya nampak Ustaz kat IG dia Ustaz, balik rumah cerita letih. Yang ni masalah problem. Inilah yang maksud Salman nasihat tadi. Wa inna li ahlika alaika haqqan, sesungguhnya untuk ahli keluargamu ada hak. Kalau yang jenis balik letih, tapi bila tengok rupanya lepas kerja dia pergi, dia boleh futsal pun. Lepas kerja dia boleh pergi main badminton dulu. Lepas kerja dia pergi lepak dulu, balik rumah cerita letih lah, anak-anak nak datang tepi lah. Ini masalah. Ini kita bimbang. Takut-takut kita termasuk di dalam golongan yang tidak menunaikan hak pada pasangan. Jadi kita kena hati-hatilah begitu. Dan dia kata tadi, suami pun tak cukup duit. Bukan tak cukup, dia kata sekadar keperluan nafkah. Itulah sebenarnya kewajipan. Untuk bermewah-mewah itu, itu adalah pilihan. Betul. Dan sekali lagi, saya nak tekankan dalam isu seumpama ini, fokus kepada menunaikan hak. Aku sebagai isteri, aku buat tak lagi tugas aku. Aku sebagai suami, ingat, isteri, anak-anak ada hak juga yang aku kena tunaikan. Supaya kita terselamat daripada melakukan kezaliman pada pasangan kita sendiri. Betul, Ustaz. Baik, jadi itu antara dua kata-kata yang menarik perhatian saya, iaitu jangan kita terlalu fokus kepada tuntut hak, tetapi tunaikan hak kita sebagai seorang suami mahupun isteri. Baiklah, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pasti melakukan kesilapan, baik anda seorang isteri maupun suami, pasti akan ada satu saat kita melakukan kesilapan. Sebab itu kalau boleh, dikala suami kita tersilap, kita tegur. Kalau isteri kita tersilap langkah, kita nasihat supaya apa? Pasangan ataupun kehidupan kita sebagai suami dan isteri ini kekal harmoni. Baiklah, kita nak meraihkan pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Sebagai kita tindak selaku saya seorang suami lah Ustaz. Kadang-kadang kita ni nak, bila meminta satu isteri meminta permintaan atau permohonan yang diminta, kita ni kadang-kadang bukan tak nak tunaikan Ustaz, tapi nantilah dulu, sabarlah sikit. Ini yang kadang-kadang menyebabkan emosi dia menjadi tekanan kepada emosi pasangan tu. Dia kata kita tak ambil indah langsung, tak mau menunaikan permintaan dia. Jadi kita bukan sengaja Ustaz, kita tahu tanggungjawab kita, tapi kita nak benda tu bukanlah minta sekali minta terus dapat Ustaz. Jadi kita sabar dulu, kita tangguhkan permintaan itu, dan dia merasakan ini satu tekanan kepada emosi dan perasaan dia ni, ataupun perasaan dia ni Ustaz. Apakah ini zalim ke saya ataupun pasangan suami-suami yang lain kerana menangguhkan permintaan, bukan menolak permintaan itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai.
Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid atas soalan. Yalah, betul lah kadang-kadang isteri kita minta Ustaz, tapi kita mungkin tak dapat tunaikan sekarang. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Sekali-sekali dengar suara Tuan Omar Abdul Majid ni macam suara Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ingat ke Dr. Zul tanya soalan? Terkejut kita. Dia kata, Tuan Omar kata yang isteri minta, yang suami tangguh tak tunai. Tapi banyak juga yang suami minta, isteri tak bagi. Nak buat macam mana suami tu tak berani, dia tak dapat lah minta juga ke isteri. Okey, jadi subhanallah, ini antara perkara yang realiti. Betul. Ini antara perkara yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Dia ada beberapa angle yang kita kena tengok. Isteri ada permintaan, suami tangguh. Betul. Kadang-kadang yang isteri minta tu perkara keperluan. 18 kali minta dah. Bukan minta apa pun. Minta suruh tukar water heater dalam bilik air hak rosak tu. Keperluan. Betul. Nak pergi sekolah pagi-pagi, bang baiki ni, baiki tak baiki. Ada yang lagi power, lampu rosak, isteri betul, bang tukar ni, tukar. Suami tangguh. Sampai lampu yang rosak tu menyala sendiri balik. Ini pengalaman, ini berlaku. Ya Ustaz? Ada berlaku. Subhanallah. Jadi, dia kadang-kadang, kita tengok, ada para suami, jangan salahkan isteri. Kenapa isteri jadi emosi? Kerana yang dia minta itu perkara keperluan rumah tangga. Kadang-kadang berkait dengan keselamatan dalam rumah. Betul. Belilah emas. Isteri duduk minta suami beli. Bukan emas gelang ni. Emas ni untuk keselamatan musim-musim Covid ni, untuk anak-anak, untuk diri sendiri kan. Jadi ada permintaan. Sebab tu saya sebut keperluan. Jadi ada kalanya sehingga menyebabkan isteri jadi stres. Yang berlaku tadi, emosi dia terganggu. Ini sekiranya melibatkan keperluan. Okay. Yang kedua, ada perkara yang isteri minta yang berbentuk kehendak. Bila berbentuk kehendak, pertama sekali kepada para isteri yang betul-betul sayang pada suaminya, lah ada kehendak yang dia nak minta. Isteri ni dialah orang yang paling tahu kemampuan suami. Dari segi keuangan. Jadi kalau nak minta tu, kita tengok, walaupun kita ada hajat, kita nak beli handbag macam ni, kita nak gelang macam ni, kita nak baju macam ni, tudung macam ni, dan kita tahu kemampuan suami kita. Janganlah kita desak perkara di luar kemampuan suami kita. Kita orang yang, sebab itulah disebut dalam satu syair, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Sekiranya kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan orang yang memiliki seluruh isi dunia ini, kamu sama je dengan dia. Sama. Walaupun orang nampak kita miskin, tapi kita ada hati qanaah. Berpada dengan apa yang kita ada. Kita dengan orang yang memiliki seluruh isi dunia, sama kata Imam Syafi'i dan syair tadi. Jadi, pada para isteri, kalau berkait dengan kehendak, kita nak minta itu, biarlah dalam kemampuan suami. Kepada para suami pula, tunaikanlah hajat isteri kita. Yang jadi masalah, kalau isteri nak makan sedap sikit, nak makan mahal sikit, dia berkira, Allah mahal kedai tu. Marilah bang, kita rasa sekali kedai ni, oh mahal sangat kedai tu. Ada suami yang berkira dengan isteri, tapi dengan member-member dia boleh pula belanja. Boleh, tak apa, saya belanja. Ini masalah problem. Betul. Lepas tu, musim sekarang kan, musim sikit-sikit masuk Facebook, masuk IG, masuk status. Jadi isteri tengok ni, Helio. Betul. Isteri tengok macam mana suami boleh berbelanja, tukar seketing kereta, tukar sport ring kejap, tacak ni kejap ni. Beli jorang mancing, beli basikal berpuluh ribu harga. Tapi bila isteri minta hajat isteri, tangguh tangan. Ini betul. Bagaimana yang Tuan Omar bin Abdul Majid sebut tadi, ini betul.
kita seolah-olah menekan emosi isteri. Sebab isteri tengok kita berbelanja boros, mewah, tapi hajat isteri kita tak penuhi. Di sini masalah yang timbul. Sebab tu dia panggil apa, Stephen Covey sebut apa, emotional account. dia mengganggu emosi isteri. Jadi akaun emosi tu kredit semua. tertekan hajat ni tak boleh, tengok suami boros. Ini di antara bentuk menzalimi mental isteri. Na'udzubillah. Baik Ustaz, jadi 2K yang perlu dilihat oleh suami maupun isteri. Yang pertama keperluan dan yang kedua kehendak. Baiklah, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan tuan. Cik Ilyas daripada Air Hitam Pulau Pinang. Ya Tuan Ilyas. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan juga Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, adakah dikira zalim? Kalau kita tahu zalim ni dia bersikap fizikal dan juga emosi. Tapi bagaimana pula keadaan pasangan yang tidak memberi ilmu kepada anak-anak, dan pasangan juga tidak mahu belajar untuk mempelajari ilmu. Jadi dalam keluarga itu tidak ada solatnya, tidak Quran dan tidak adabnya. Adakah dikira zalim? Kerana kita tahu solat dan juga Al-Quran ini dah memberi syafaat. Jika tak ada kedua-duanya itu, maka apalah erti hidup kita? Minta pencerahan daripada Ustaz. Jika pasangan yang tidak memberi ilmu akhirat dunia pun serupa juga, bagaimana keadaan pasangan tersebut? Adakah dikira zalim juga? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar. Menarik soalan yang diajukan dari sudut sisi yang lain, iaitu jikalau ibu ayah ini tidak mengajarkan ilmu kepada anak, bagaimana Ustaz? Adakah dikira zalim? Ya, terima kasih Tuan Haji Ilyas. Clear dia punya soalan. Clear soalan dari Penang. Okey. Jadi berkenaan dengan sebut bagi ilmu satu. Tapi disebut juga tadi sehingga tak ada pun solat dalam rumah tu, dalam keluarga. Itu masalah besar tu. Cumanya kita bagi satu persatu. Para ulama membahagikan ilmu ini kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Apa maksud fardu ain? Fardu ain ini yang wajib dipelajari oleh setiap individu. Ain maknanya individu. Setiap individu wajib belajar. Maka ini kewajipan. Kalau seorang ayah, kalau seorang suami, dia kena make sure. Bukan nak suruh ahli keluarga dia jadi ustaz, dah. Tapi fardu ain. Betul. Berkait dengan solat, berkait dengan bersuci, solat, kan? Anak-anak perempuan kena faham basic tentang haid, istihadah, mandi wajib. Anak-anak berkait dengan aurat. Ini semua fardu ain, menjadi kewajipan untuk belajar, kewajipan semua untuk belajar. Bahkan ayah-ayah sebelum anak-anak kita kahwin kena settle benda ni. Tak mampu nak ajar sendiri, cari bahan. Tak mampu nak cari bahan, ajak datang ke masjid surau. Tak sempat masjid surau, tanyalah ustaz ni masuk dalam rumah kita. Betul. We have no excuse. Tak ada alasan dah kita. Tak ada alasan dah sebab dalam rumah. Tak sempat ustaz, dalam rumah saya keluar rumah. Ni dalam Facebook live pun ada. Betul. Share. Kan? Jadi semua ada. Jadi memberi ilmu perkara fardu ain ini menjadi satu kewajipan, menjadi hak, menjadi tanggungjawab. Allahu akbar. Saya ini berlaku pada guru saya sendiri, Ustaz. Ini cerita lama lah. Masa kat Terengganu dulu. Saya ingat lagi kisah ni yang dia cerita ada seorang ayah tua dah. Sakit, nazak. Lalu anak-anak ni balik dari Kuala Lumpur. Ni pakak besar ni, kereta besar semualah. Balik dah ayah nazak dan masing-masing panggil ustaz ni. Ustaz, tolong datang baca Quran, baca Yasin sikit, ayah berat sangat dah tu. Jadi ustaz ni pun datanglah. Sampai okey, ni bilik ayah duduk baring. Okey, ustaz ni dengan 2-3 orang kawan-kawan dia masuklah dalam bilik, duduk baca doa, baca Yasin sikit apa semua. Bila ustaz ni selesai, selesai nak baliklah. Buka pintu bilik,
anak-anak, menantu, cucu yang balik kumpul ramai-ramai, dia tengok TV. Ha, duk gelak depan TV. Allah. Ayah nazak ni. Ayah nazak. Subhanallah. Teruk tak anak-anak macam tu? Teruk tak? Teruk. Betul. Cucu-cucu keluarga balik habis dia tengok TV. Dia gelak-gelak depan TV. Suruh orang baca Quran tu ayah. Teruk tak anak macam tu? Tak kena Ustaz. Teruk anak macam tu. Yeah. Tetapi ada satu rahsia sebenarnya. Ada satu rahsia. Rahsianya si ayah yang sedang nazak ini. Masa anak-anak dia kecil dulu, yang penting sekolah periksa A. Solat tak apalah. Aurat tak peduli. Halal haram dia tak jaga. Yang penting sekolah tuition. Tapi ilmu fardu ain, si ayah ini tak pernah peduli pada anak-anak dulu. Yang penting result periksa kena A je. Anak pangkat besar-besar, nak baca Quran untuk ayah pun panggil orang. Allah. Rupanya si ayah ini yang tak peduli pada didikan agama pada anak-anak. Sebab itulah timbul ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ayah yang derhaka. Ayah derhaka. Apabila ada seorang ayah bawa anak pergi ngadu kat Sayyidina Umar. Umar, ni anak aku ni tak dengar cakap, teruk sangat perangai, macam mana dia ni. Tak, aku ni ayah, dia tak buat, aku suruh. Jadi ayah ni bawa Sayyidina Umar bekeng, orang bekeng. Jadi Sayyidina Umar tengok pada anak, wahai anak, kenapa kamu buat gini ke ayah kamu? Ini hak ayah, kamu kena tunaikan. Kamu kena taat pada ayah kamu. Lalu si anak itu tanya Sayyidina Umar satu soalan. Anak tanya Sayyidina Umar. Baik Ustaz, soalan tu saya serah pada Hakim dulu. Soalan tu kita nak tunda seketika kerana kita nak bertasbih. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selalu kita dengar anak derhaka kepada ibu, anak derhaka kepada ayah. Tapi adakah ungkapan ayah derhaka? Jom kita sambung penjelasan dari guru kita berkenaan ayah derhaka yang diceritakan oleh Ustaz tentang Sayyidina Umar tadi. Silakan Ustaz. Sebelum rehat tadi, saya cerita ada seorang ayah yang ada masalah, anak dia ni tak dengar cakap, bila suruh dia tak buat, malah nak semayang, teruk perangai. Lalu si ayah ini bawalah anak itu pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebab Sayyidina Umar ni terkenal garang. Jadi bila dibawa anak ni, ayah beritahulah, wahai Sayyidina Umar, anak saya ni dia tak dengar cakap, malah semayang, perangai teruk, saya suruh buat dia tak buat. Lalu Sayyidina Umar tengok ke arah anak itu. Sayyidina Umar kata, wahai anak, kenapa kau buat gini ke ayah? Kenapa tak dengar cakap ayah? Ini hak ayah. Kamu sebagai anak kena tunaikanlah. Lalu si anak, hebat anak ni, nakal dia pun tapi cerdik. Dia tanya Sayyidina Umar balik. Dia kata, yang kamu sebut itu adalah hak ayah yang mesti aku tunaikan. Aku nak tanya, ada tak hak saya sebagai anak yang ayah kena tunaikan? Sayyidina Umar kata, ada. Ni hebat soalan. Senyap ayah Lalu Sayyidina Umar kata, hak anak yang ayah kena buat, an yuhsina ikhtiyara ummih wa an yuhsina ikhtiyara ismih wa an yulaqinahu al-Quran. Ini bukan hadis Nabi, ini ucapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, hak anak yang ayah kena buat, memilih ibu yang baik untuk anak tu. Yang kedua, memilih nama yang baik untuk anak. Dan yang ketiga, hak anak yang ayah kena buat, mengajar anak itu Al-Quran. Lalu si anak kata, wahai Sayyidina Umar, ayah aku tak buat langsung hak-hak aku itu. Adapun ibuku, ayah beli seorang hamba kulit hitam, lalu ayah bersama dengan hamba tu, lahirlah saya.
Ini ummul walad. Maknanya dari keturunan hamba. Islam ajar pilihlah. Isteri pilihlah bakal ibu pada anak-anak kita. Ni hamba. Ayah aku tak buat hak aku. Yang kedua, ayah aku beri nama aku Ju'la. Ju'la ni nama sejenis serangga yang hurung najis. Dia bagi nama anak dia Talak. Jadi nama pun tak comel. Kan comel Abdul Hakim. Kan comel. Jadi dia beri nama aku tak cantik. Dan ayah tidak pernah mengajar kepadaku walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Ayah tak buat hak-hak saya ni. Lalu Sayyidina Umar tu tengok ke arah muka ayah. Sayyidina Umar kata, qad sabaqta waladaka ilal uquq. Kamu dulu yang derhaka pada anak sebelum anak derhakakan pada kamu. Jadi cerita tadi kita kait dengan jawapan pada persoalan, kena ajar ilmu fardu ain, kena bagi ilmu pada anak-anak. Ini tugas, ini hak ahli keluarga kita. Tak perlu siapa jadi ustaz, ustazah. Tapi fardu ain, individu, setiap orang yang beragama Islam perlu tahu perkara-perkara basic tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Kak Ju Zabidi bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika isteri sakit, suami boleh bernikah lain tanpa ceraikan isteri. Bagaimana pula suami yang sakit sedangkan isteri masih muda, masih perlukan nafkah zahir dan batin? Adakah zalim seorang isteri terpaksa minta cerai kerana tiada pilihan lain? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Kak Ju atas soalan. Ya Allah, ya Allah. Ini satu realiti yang ada juga berlaku dalam masyarakat. Cuma kalau kita renung di dalam Al-Quran, ada banyak panduan kita. Adanya kisah isteri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini isteri yang hebat. Ketika Nabi Ayub sakit teruk, tapi isteri inilah yang sentiasa berada di samping. Nonton kita cakap pula, Ustaz, ya Ustaz, pernahlah ada berlaku gini Ustaz. Tapi bila dia sihat, dia tinggalkan isteri ni pula. Ada? Betul. Ada berlaku. Realiti. Isteri itu nak contohin Nabi Ayub, jagalah suami ketika sakit, berada di samping suami ketika bisnesnya jatuh. Tapi bila bisnes naik balik, suami tinggal pula isteri itu. Suami zalimi pula isteri itu. Kepada suami yang macam ni, tunggulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki dan perempuan, mereka ni sebenarnya buat dosa yang sangat besar. Tadi isteri sakit, suami pun kahwin, tak ceraikan isteri. Kadang-kadang kita melihat kebaikan suami tu, dia kahwin, bantu dia untuk jaga. Sebelum kahwin dia dah bagi tahu saya ada isteri, isteri saya tak sihat, bantu saya jaga, kalau awak setuju terima kami, boleh. Ada suami yang macam tu. Ada suami yang hebat. Saya pernah jumpa isteri dia sakit, ada je calon yang bersedia terima, mana calon isteri baru yang sedia terima isteri yang sakit untuk bantu. Si suami ni tak nak, sebab si suami ni tetap nak jaga hati isterinya. Dan akhirnya dia khidmat sungguh untuk si isteri yang sakit. Dan Allah Ta'ala punya aturan, si isteri ni meninggal. Lepas tu, dia sayang pada isteri pertama, baru dia kahwin dengan kedua. Nak jaga hati isteri. Tapi boleh tak kalau dia kahwin untuk bantu? Boleh je dari segi hukum. Sekarang, suami yang sakit. Boleh tak isteri kahwin suami seorang lagi? Dalam Islam memang tak boleh. Adakah ini ketidakadilan? Ini kita masuk berakidah dulu. Kita nak selesai masalah ni, kita kena pergi ke berakidah. Kita beriman pada Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Kita beriman kepada Allah yang maha bijaksana dalam menyusun hukum hakam. Allah yang maha mengetahui jiwa dan emosi dan fizikal manusia, lelaki perempuan. Itu kena balik berakidah nak jawab. Tapi seorang isteri yang kita katakan isteri, takkanlah dia nak minta cerai ketika suami itu sakit. Sebab tu kita kata di awal tadi, benalah hubungan rumah tangga ini di atas dasar menunaikan hak, di atas dasar saling memahami, di atas dasar
untuk saling melengkapi. Dan saya bukan nak kata kepada suami-suami kalau isteri sakit kahwinlah seorang lagi. Bukan itu maksud saya. Dah. Tapi kita saling melengkapi, saling memahami keadaan pasangan kita, dan kita sendiri dia perkara dosa ni bila dalam hati kita rasa tak sedap hati, mahaka fi nafsi. Dia tak sedap, orang tahu itu antara unsur-unsur dosa yang perlu kita elakkan. Wallahu alam. Baik. Kalaulah ketika sihat kita boleh bersama dengan suami ataupun isteri, kenapa ketika sakit kita tidak boleh duduk bersama? Ya Allah. Baik Ustaz, kita ada lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dai dan juga Ustaz ya. Ya saya. Okey, kalau nak cerita pasal pasangan zalim ni Ustaz, banyak. Bapa sebelum kahwin ni Ustaz semuanya okey. Oh, comel belaka. Comel semualah, tapi bila dah kahwin I love you. Salah kan. Ni soalan saya ni bukan pasal itu Ustaz. Soalan saya sekarang ni, kalau katalah pasangan ni okey, dia ada masalah dengan mak bapak lah Ustaz kan. Jadi dia abaikan mak bapak dia, dan juga ada yang kalangan pasangan ni hantar ke mak bapak dia ni ke rumah orang tua Ustaz. Jadi saya nak Ustaz ulas sikitlah kan, adakah ini dikategorikan sebagai pasangan zalim ataupun anak zalim? Sebab kadang-kadang bila dalam keluarga, ketua keluarga adalah lelaki. Jadi bila bila isteri pula mak bapak dia ada masalah, suami pula kata itu mak bapak kamu, isteri pun sama juga. Jadi itulah soalan saya, adakah dia dikategorikan pasangan zalim ataupun anak yang zalim? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Baharudin Kasim dari Ceras, Kuala Lumpur, bertanyakan tentang ada pasangan ataupun anak yang mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Tadi mengabaikan ajarkan ilmu solat contohnya kepada anak-anak, ini kepada ibu bapa pula. Jadi bagaimana Ustaz? Apabila berlakunya perkahwinan, kita bukan sekadar menerima si isteri, kita terima sekali dengan keluarga dia, dengan mak ayah dia. Kita bukan sekadar menerima suami, tetapi kita terima mak ayah dia. Sebab tu ada satu kaedah penting, min tamamil hubbil mahbub an yuhibba ma yuhibbuhul mahbub. Apa tu Ustaz? Min tamamil hubbi, di antara tanda kesempurnaan cinta, an yuhibba ma yuhibbuhul mahbub. Antara tanda kesempurnaan cinta ialah kamu menyintai orang yang disayangi oleh insan yang kamu cintai itu. Can you understand or not? Understand. Bagus. Understand. Tanda A sayang kepada B. Tanda kesempurnaan cinta A kepada B ialah A menyayangi C. Kerana apa? Kerana B menyayangi C. Saya biasa apply kaedah ini kepada gini. Tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita menyayangi para sahabat. Sebab apa? Sebab Rasulullah sayang para sahabat. Apa tak? Jadi kita nak ambil tahu tentang sahabat Nabi, kita nak contohi mereka. Ini kaedah luas. Kita bincang tajuk kita. Antara tanda sempurnanya cinta kepada pasangan kita, kita juga menyayangi orang-orang yang pasangan kita sayang. Mak dia, ayah dia, beradik dia, atuk dia, kita sayang. Apa saya sayang? Dah sebab isteri saya sayang kat mak dia, saya kena sayang kat mak dia. Sebab apa saya kena sayang ayah suami saya? Walaupun sakit, sebab saya tahu suami saya sayang sangat kat ayah dia.
dia beli kereta, dia beli apa, tak apa, saya tak jengki pun. Sebab saya sayang kat suami saya, maka saya sayang juga orang-orang yang suami saya sayangi. Ya, jadi itu konsep yang boleh kita gunakan dalam kita meraihkan semua orang. Baiklah, TV3, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berhenti di sini, tapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, membicarakan tentang topik munakahat, iaitu pasangan zalim. Macam mana setakat ini perkongsian yang telah diberikan oleh guru kita, adakah membuatkan kita dengan pasangan kita bertenang ke banyak bertendang pula? Itulah abang dah kata dah, jangan buat juga. Contoh. Jadi apa yang telah dikongsikan oleh guru kita dapat sama-sama kita amalkan, suami mahupun isteri. Baiklah, soalan seterusnya yang ingin kita raikan dari Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah pada zaman internet dan telefon bimbit pada zaman sekarang ni boleh menjadikan seseorang itu pasangan yang zalim kerana hanya tumpukan sahaja pada aktiviti sosial di internet sehingga tidak mahu mengambil tahu hal rumah tangga dan perihal anak-anak mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurbayah. Ya Allah. Silakan Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Kalau soalan dia tanya adakah, maka jawapan kita ya. Definitely. Ya sungguh. Ya Allah, saya sendiri pernah ada terima. Allahu Akbar. Seorang suami, jarang orang lelaki. Jarang orang lelaki tanya soalan. Apatah lagi mengadu masalah. Ustaz, saya nak minta nasihat sikit Ustaz. Isteri saya terlalu, orang panggil benda obses, benda dengan TikTok. Isteri saya dah jadi TikTok sekarang Ustaz. Pakai TikTok? Bukan kaki je, tangan, kepala, tangan semua ya. Suami ni kata Ustaz, sehingga dia anak nak makan, nak minum, dia tak apa layan dah Ustaz. Saya sakit hati perkara tu satu. Lagi saya sakit hati bila saya baca komen-komen orang lelaki. Saya sebagai suami, saya baca orang lelaki komen tentang video TikTok isteri saya Ustaz. Pedih hati saya rasa. Betul. Bang cubalah slow talk dengan Ustaz. Saya slow talk, saya sebut je topik ni, dia akan meraung, dia akan mengamuk, dia akan marah kat saya. Dia kata dia stres, dia kata dia nak release. Ya. Ya Allah. Ini di antara cabaran. Ini di antara wabak dalam rumah yang menggerunkan. Kita fikir tentang wabak COVID di luar rumah, tetapi antara wabak dalam rumah yang berkait dengan pasangan suami isteri. Juga wabak ini bukan saja untuk suami isteri tadi, anak-anak juga. Dan di antara kezaliman pasangan mak ayah ialah dia menyerahkan anak-anaknya kepada gadget. Ini bentuk kezaliman. Dengar ayat saya. Boleh tolong tulis sikit kat ruangan komen? Menyerahkan anak-anak kepada gadget sepenuhnya. Ini satu bentuk kezaliman pada anak-anak kita. Saya tak kata serah gadget pada anak-anak. Rasa tak? Saya tak kata serah ambillah gadget berikan anak-anak. Tak. Ini menyerahkan anak-anak kepada gadget sepenuhnya. Sehingga anak tu, kalau wifi tak ada, bateri habis, internet, data habis, tantrum, mengamuk anak, tak boleh main game. Itu anak. Ayah pun ada juga. Ayah
Isteri bangun tengah malam tengok berseri cerah je wajah suami. Penuh dengan nur. Nur. Dalam selimut, kelubur selimut cerah dah selimut. Kemah ya. Oh, isteri kata laki aku ni soleh, wali. Kalau tidur pun keluar cahaya. Punya tidur online dalam selimut. Ya Allah. Maknanya atas katil kita tu ada orang lain. Kita dengan isteri, tetapi ada orang lain yang dicelah-celah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini kita tak masuk lagi aja ni duduk tunjuk benda dalam rumah dengan aurat tak jaga, nak buat konten katanya. Untuk buat konten tapi tak peduli halal haram. Allahu Akbar. Mendedahkan aurat isteri. Ini kezaliman pada diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Yeah. Jadi media sosial ini sebenarnya salah satu, kalau kita guna dengan baik, ia satu nikmat. Ada orang dengan media, dengan handphonenya, dia boleh berniaga berjuta, boleh buat marketing, boleh buat promosi. Ada orang dengan handphonenya, dia boleh beli saham berjuta-juta, boleh buat untung, transfer gitu je. Tapi ada orang dengan media sosial, dengan handphonenya, dia menzalimi pasangannya sendiri. Allahu Akbar. Jadi hati-hatilah. Gunakan media sosial ni untuk manfaat. Pisau. Pisau, kita potong buah, potong sayur, boleh makan. Pisau, kita tikam orang, kita mencederakan orang, kita berdosa. Begitu juga dengan media sosial, kena selalu beringat. Kadang-kadang dia kata quality time. Nak kena pergi dinner dengan anak-anak, dengan suami, bawa isteri pergi dinner. Tapi siapa kat restoran duk dengan gadget masing-masing juga. Betul. So no point. Jadi saya tak tolak sepenuhnya. Kita anggap seumpama pisau, guna dengan baik dapat manfaat. Salah guna, kita menzalimi pasangan kita. Nauzubillah min zalik. Allah Allah. Jangan salah guna Ustaz supaya memberi manfaat kepada kita dan juga semua orang. Baiklah, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya. Apakah kesan pasangan zalim dalam rumah tangga dan bagaimanakah pandangan Islam dengan akhlak orang yang sedemikian? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa atas dua soalan. Yang pertama, kesan pasangan zalim ni Ustaz, dan bagaimanakah Islam memandang dari sudut akhlak yang begitu Ustaz? Silakan. Dua soalan kita jawab sekaligus lah. Boleh Ustaz. Okay. Boleh. Sudah pasti kesannya akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga itu sendiri di dunia. Itu kesan di dunia. Jadi porak-peranda. Ada yang saya baca komen tadi, deraan fizikal, deraan mental kepada pasangan. Dia maki hamun, dia kata pasangan dia tak cantik, hodoh. Dulu masa awal kahwin cantik, saiz S. Sekarang ni dah teruk. Dia hina pasangan dia. Ini bentuk kezaliman mental. Jadi kesannya pada rumah tangga sudah pasti hancur rumah tangga itu. Apatah lagi si anak melihat ayah pukul mak dia. Si anak melihat ayah mencederakan ibunya. Yang lagi mengharukan, si anak melihat mak karate ayah. Lagi dahsyat. Lain kick ayah kena. Siap ayah. Jadi sebab tu kita kata kick kanan tadi. Kita kata kick kanan, bukan suami je menzalimi isteri, ada isteri yang menzalimi suami. Bahkan ada sampai mereka membunuh. Allah. Membunuh. Sebab ni ada girlfriend bocor rahsia, bunuh isteri. Yang ni isteri pula ada boyfriend, bunuh suami. Allahu Akbar. Az-zulmu zulumat. Kezaliman ini zulumat, kegelapan, gelap jadi hidup. Anak-anak trauma. Anak-anak tengok anak-anak membesar dengan penuh kebencian. Anak-anak membesar dalam perasaan tidak percaya kepada lelaki ayah. Okay, tengok ayah buat kamu. Allahu Akbar. Para isteri, ada isteri yang sabar, ada isteri yang mengadu pada Allah. Saya baca satu dialog yang ditulis oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya As'adul Mar'ah fil Alam. Wanita yang paling bahagia di dunia. Apabila si suami yang jahat ini berkata, siap kau, aku akan sentak segala kebahagiaan hidup kau, aku akan ambil habis. Lalu isteri ini menjawab, bang, kalau bahagia itu
harta, abang boleh ambil harta tu. Tapi bahagia itu bukan harta. Kalau sekiranya rumah yang besar, perhiasan inilah bahagia, abang boleh sekat itu semua dari saya. Bang, bahagia sebenarnya letak dalam hati. Abang tak boleh, saya duduk mana pun, saya ada Allah bang. Saya ada Allah. Allah tempat saya mengadu. Saya sayang abang selama ni pun kerana Allah. Abang kata abang nak sentak bahagia saya ada Allah. Ini as'adul mar'ah fil alam. Manusia yang paling wanita yang paling bahagia atas muka bumi. Dia bahagianya di sini. Dan sebab itulah kita ambillah kisah Asiah sebagai contoh. Ustaz senanglah. Ustaz kata sabar. Ustaz tak tahu yang saya lalui. Allahu Akbar. Ya, ramai para isteri menjadi mangsa di luar sana. Dalam masa yang sama ramai ada juga si ayah, si suami yang menjadi mangsa. Isteri terlalu bebas pergi berjabat. Isteri dengan bos sendiri. Sebab gaji mahal, suaminya dihina depan anak-anak. Suaminya kena hina, diungkit sebagainya. Selama ni bang duit keluarga saya lah segala-galanya. Patutnya dia ada sumber banyak, dia bantu suami untuk lestarikan kehidupan rumah tangga. Bukan untuk ungkit dan buruk dan hinakan suami pula. Jadi tajuk berkenaan dengan pasangan zalim ini adalah untuk kita, saya pegang satu kaedah, Kim. Para penonton sekalian, ini kaedah penting. When you are looking for faults, apabila kamu sedang mencari kesalahan, use a mirror instead using a microscope. Bila kamu sedang mencari kesalahan, gunakan cermin. Jangan guna seperang. Teropong. Teropong. Kalau nak cari kesalahan, jangan guna teropong. Tapi gunalah cermin. Sebab kalau guna teropong, dia akan nampak. Oh, kita tak akan stokin. Dia pakai teropong. Tetapi kalau dia guna mirror, cermin, dia akan melihat kesalahan itu. Oh, selama ni isteri aku stres. Aku yang kurang luangkan masa bersama dia. Isteri aku uruskan anak-anak lagi. Dia pun kerja, balik, letih. Yang dia duduk beleter tu, dia nak luahkan perasaan je. Aku ni tak pernah nak hargai dia. Anniversary pertama je sambut dulu. Ni 18 dah tak sambut-sambut. Tunda. Jadi kita guna cermin. Kita lihat silap kita. Begitu juga dengan isteri. Tengok cermin. Allah, aku asyik minta dengan lelaki aku. Dia kerja, cari rezeki, balik letih-letih aku. Dia balik, aku entang pula dengan masalah. Ini mungkin ada silap aku, biar dia rehat dulu, pilih masa yang sesuai. Jadi, ketika nak cari salah, kalau guna teropong, jumpa. Tapi gunalah cermin. Supaya kita muhasabah. Kita nilai diri kita sendiri. Adakah aku ni menzalimi pasangan aku? Adakah aku punca dia menzalimi aku? Wallahualam. Baik. Guna cermin, jangan guna teropong. Sepurung. Bahasa baru tu. Baik, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Selalu kita gunakan cermin untuk kita cantikkan luaran kita, fizikal kita. Kalau orang perempuan tudungnya sengit, dibetulkan dengan tengok cermin. Kali ini kita gunakan cerminkan diri kita untuk kita lihat kelemahan dalam diri kita, iaitu rohani kita. Baik, kita terus meraihkan soalan dari seorang sahabat kita. Tadi kita ada bincangkan berkenaan pasangan yang zalim ini, antara cirinya mengabaikan anak-anak, mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Ini soal sumber rezeki pula Ustaz. Seperti yang diajukan oleh Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam.
Adakah seorang suami yang ketagih mengambil bahan terlarang dan memberi anak isteri makan dari hasil yang haram juga dikira sebagai pasangan yang zalim? Bagaimana pula jika ada isteri suka berkongsi hal-hal aib rumah tangga kepada teman yang berlainan jantina? Adakah dia juga dikira menzalimi pasangannya? Mohon nasihat dan pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Senyum nampak gigi. Rezeki jumpa lagi. Terima kasih kepada Laila di Larosa atas soalan. Silakan Ustaz. Ni senyum ni tapi tak nampak gigi. Tengok mata Ustaz. Yang pertama sekali suami yang mengambil bahan terlarang, adakah dia tu bahan terlarang ni mungkin penyalahgunaan dadah ataupun minum benda gitulah maksud dia kan. Itu dia bukan saja menzalimi pasangan dia, dia juga menzalimi diri dia sendiri. Kalau dalam hadis yang Salman tadi tu kan, hak kepada ahli keluarga, hak pada diri sendiri pun kena tunaikan. Jadi itu dah haram dah. Dia menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi pasangan. Kemudian yang kedua tadi, makanan daripada sumber yang tak bersih pada anak isteri. Ada ulama cerita bagaimana orang-orang soleh di awal Islam dulu, mereka ni ketika si suami nak keluar pergi kerja, isteri babai kat pintu, isteri dengan anak dekat pintu, bang, selamat cari rezeki, kami di rumah boleh sabar bang kalau terpaksa memakan roti-roti yang kering. Tapi kami tak akan boleh sabar kalau makan makanan dari sumber yang haram. Maknanya ini pesanan para isteri dan anak-anak pada suami. Dan kalau suami pula bawa balik ke rumah makanan daripada sumber yang haram, suami itu sedang menzalimi anak isteri dia. Dia duduk jabat, dia berniaga, dia tipu orang dalam perniagaan. Hasil untung dia bagi makan kepada isteri dan anak-anak. Lepas tu dia rusi, bapa anak saya gelak hati, Ustaz, malas semayang. Bapa isteri saya cepat marah, kami cepat bergaduh. Rupanya suami itu puncanya niaga tipu duit orang. Ataupun dia bekerja di tempat kerja, waktu kerja dia tidak komitmen, dia ponteng, dia menjadi ular. Bertukar menjadi ular. Dia mengular. Akhirnya dia membawa balik gaji, rezeki yang tak berkat. Dia kerja kata cari rezeki untuk isteri anak-anak, tapi sembahyang pun tinggal. Alasan nak kerja. Jadi kita bimbang, kita menzalimi isteri dan anak-anak sebab kita bawa balik rezeki yang tak berkat. Akhirnya anak susah nak belajar, susah nak dengar cakap, sering bergaduh dalam rumah tangga. Ini tanda tidak barakah. Dia ada jawatan, dia minta rasuah. Kadang-kadang kita pun pelik, yang muka rasuah ni buat sengih je, tak malu. Yang beri rasuah, yang terima rasuah, jadi macam tak bersalah dah. Tapi kita sedang menzalimi sebenarnya isteri dan anak-anak kita dengan duit rasuah itu. Allahu Akbar. Jadi dua tadi dia tanya kan, beri makanan haram pada anak isteri itu kezaliman sebenarnya. Dari segi spiritual yang lebih besar kesannya daripada yang fizikal. Yang ketiga, seorang isteri yang mengadu masalah peribadi, masalah rumah tangga kepada orang lain yang berlainan jantina. Selain pada jantina isteri, laki ya tak? Dia ada satu bab, dalam bab mengumpat, ada ulama menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ada sebut, Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab mengumpat, ada situasi-situasi mengumpat yang diharuskan. Antaranya ialah seorang isteri yang nak minta hukum ataupun nak mengadu masalah suaminya kepada orang yang sepatutnya, kepada qadi. Isteri pergi jumpa qadi. Tuan qadi, suami saya menzalimi saya. Qadi pun cakap, puan, cuba puan cerita apa suami puan buat. Tak boleh lah, nanti ngumpat. Jadi ini mengumpat, betul mengumpat. Zikruka akhaka bima yakrah. Kalau sebut suami tak suka, betul mengumpat, tetapi hukumnya harus. Faham. Tapi cerita pada siapa? Cerita pada qadi untuk kita minta hukum. Dia balik malam, dia tampar saya, baju dia pun ada bawah arak. Boleh cerita.
Bukan cerita kat Facebook. Bukan cerita kat status WhatsApp tentang suami. Dia sekarang tak macam dulu lagi. Di mana kasih sayangnya? Di mana gurauannya? Aku rindu itu semua. Tulis kat Facebook. Jadi masuk PM banyaknya. Oh, sangka buruk Ustaz X zaman universiti dulu. X, tahu X. Bekas boyfriend. Oh, you ada masalah ke sekarang? Ini banyak masalah timbul. Faham. Lalu dia pun bercerita masalah pada entah siapa orang tentang masalah suami dia. Ini menjadi membongkar aib dan sebenarnya kita create masalah baru lagi. Setuju. Kecuali kalau cerita orang tertentu untuk kita minta nasihat, untuk kita minta hukum, maka tak apalah. Dan cerita pun janganlah detail sangat, cerita sekadar yang berkait dengan hukum tu lah. Kan? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Boleh kita cerita sekadar diperlukan untuk dapat nasihat, untuk dapat tahu tentang hukum. Kalau cerita kat Facebook, cerita kat kawan-kawan kat office, sekadar I rasa tak ada tempat untuk I meluah. Syaitan masuk di ruang-ruang tersebut. Betul. Itu yang kita kena hati-hati. Wallahualam. Baik, jadi itu perkara yang perlu kita perbetulkan. Kalau kita ada masalah dengan isteri kita atau suami kita, rujuklah kepada ahlinya. Baik, soalan seterusnya dari Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Sekiranya ibu dan bapa sentiasa sibuk dan meninggalkan anak-anak untuk dijaga oleh datuk dan nenek berbulan-bulan, adakah dikategorikan sebagai zalim? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali. Kalau bulan madu okey Ustaz. Ini berbulan-bulan Ustaz. Macam mana pula tu? Silakan. Dia yang ni kena tengok keadaan dan situasi orang juga. Okay? Kadang-kadang dia memang ada di kalangan masyarakat kita yang memang bentuk kerja dia memang macam tu. Mungkin isteri dia meninggal, tapi suami ni yang jenis kerja offshore, negeri overseas, daripada tinggal kat orang lain, baik tinggal kat atuk dengan nenek. Betul. Dengan syarat yang pertamanya atuk nenek tu setuju, atuk dan nenek tu sihat lagi, dan si ayah ni kalau tinggal anak dalam keadaan tinggallah belanja. Betul. Dan selalu tanya khabar, follow up. Dalam situasi-situasi begini, maka kita kata tak apalah. Mungkin ada yang bekerja di embassy, di kedutaan, konsul, mereka terpaksa berada di luar negara. Ada anak-anak melibatkan sekolah, tahun ni nak SPM, jadi J6. Jadi terpaksa tinggal kat kampung. Siapa yang jaga? Atuk dengan nenek dia. Tadilah dalam keadaan atuk nenek setuju, dalam keadaan atuk dan nenek pun sihat, dalam keadaan dia pun selalu bagi keperluan, pantau dan sebagainya. Kita tak katalah zalim, tetapi kita tengoklah keadaan, kita kena atur kehidupan kita. Sebab itu perancangan kehidupan, career, bekerja, dalam masa yang sama tanggungjawab pada anak-anak. Dia ramai Kim, orang yang sebut, saya Ustaz, saya kerja, saya pergi sini untuk anak-anak Ustaz. Saya cari duit ni untuk anak-anak. Dia selalu sebut untuk anak-anak, tetapi dia abaikan anak-anak dia. Betul, setuju. Okey. Kalau Hakim lah, ataupun penonton. Kita singgah satu RNR. Kita makan-makan, buang air semua, selesai, mayang. Kita pun teruskan berjalan. Kita berjalan. Baru jalan 3 minit, perasan anak kita yang 3 tahun tak ada dalam kereta, tinggal kat RNR ni. Kita buat apa? Patah balik Ustaz? Kita tak patah balik, Kim. Kita akan pecuk ke depan. Pecuk ke depan untuk cari exit. Untuk pusing. U-turn balik. Mana boleh patah balik. Betul. Dalam highway dia kan. Jadi kita akan pecuk exit, masuk patah balik, pergi cari anak kan. Betul. Sebab apa? Saya tertinggal anak saya kat RNR. Kejar kita patah balik. Betul. Berapa ramai ibu ayah yang tertinggal didikan dan kasih sayang pada anak-anak dia dalam kehidupan. Alasan dia kerja. Alasan dia kerja. Gelap keluar atau orang balik gelap. Dia sebenarnya dia tertinggal kasih sayang, tertinggal didikan pada anak-anak dalam kehidupan. Patah balik tak kita? Ke RNR kita patah balik. Tu pun sebab handphone kita ada dengan anak. Kalau tak ada handphone slow sikit. Jadi kita patah balik tak? Kita renung tak?
Betul. Yang kita terlepas, kita tertinggal. Tadi tertinggal dalam ni tertinggal dalam kehidupan. Jadi kita rancanglah elok-elok, kita bermuhasabahlah. Jangan kita kata saya buat ni kerana anak-anak, saya buat ni untuk anak-anak. Sebenarnya pada hakikat dalam masa yang sama, kita juga menzalimi anak kita sendiri. Mereka perlu kepada kasih sayang, perhatian. Tengok, oh lah ada ayah, oh masa sekolah, masa terima hadiah hari sukan ada je ayah datang mak. Tak ada. Jadi kita fikirkanlah emosi mereka juga biar membesar dalam keadaan yang stabil. Dan secara kesimpulannya, moga-moga kita saling menunaikan hak. Betul. Saling fikir untuk menunaikan hak. Tak salah kita tuntut hak kita. Ada hak kita, jangan sampai terlepas. Betul. Tapi fokuslah kepada menunaikan hak. InsyaAllah Allah bantu kita. Wallahualam. Baik Ustaz, dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin sedikit doa sebagai penutup program kita pagi ini Ustaz. Silakan. Pada isteri yang dizalimi, bacalah doa Asiyah surah At-Tahrim ayat 11. Doa Asiyah isteri Fir'aun surah At-Tahrim ayat nombor 11. Sila tulis di ruangan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Eratkanlah ikatan kasih sayang kami dengan pasangan kami, ya Allah. Amin. Sebagaimana kau eratkan hati Rasulullah dan Ummuna Khadijah, ya Allah. Amin. Ya Allah, tunjukilah kesilapan-kesilapan yang kami lakukan, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami sentiasa membantu kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami insan yang sentiasa menegur dan menasihati kesilapan kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa bersedia menerima nasihat dan teguran, ya Allah. Amin. Tunjukilah kami jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kami hadapi, ya Allah. Kurniakanlah kesabaran kepada si isteri ataupun si suami yang dizalimi oleh pasangannya, ya Allah. Tunjukilah mereka jalan keluar. Lembutkanlah hati pasangan-pasangan mereka untuk kembali bertaut cinta dan kasih sayang kerana-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Nizal tentang tafsir dan taranum surah Az-Zumar bermula ayat 19 hinggalah ayat yang ke-21 dengan guru kita iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Seperti biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, buah naga masak merah sedap dimakan oleh bibah. Dengan pasangan jangan marah-marah, takut di akhirat terima musibah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.